Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, saudara penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Pada kali ini forum kita diadakan di Padang Astaka, Tanjung Karang, Selangor, sempena dengan Mini Maha Tanjung Karang, Selangor. Forum yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Atas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, malam ini kita nak bincangkan satu tajuk di Padang Astaka ini. Tajuknya tentang perjalanan terhebat. Ini berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Baik, sebelum kita mulakan forum kita pada malam ini, saya nak tanya dulu dalam bahasa Melayu kepada penonton yang membanjiri Padang Astaka ini. Apa khabar semua? Tengok nampak slow aja. Sebab sini ramai orang Jawa. Cuba saya tanya sekali lagi, khabare? Nampak tu. Orang Terengganu dia tak faham. Ustaz orang mana? Penang. Orang Penang. Waras tu maknanya bukan orang sini tak waras. Waras tu maknanya baik, sihat, betul? Ini jangan main-main. Walaupun Iki bukan orang Jawa, tapi dia boleh iso ngomong Jawa. Ustaz boleh? Boleh. Ni hao. Ini macam menyindir pula ni. Baik. Yang bercakap dengan saya tadi adalah Imam Muda Ashraf Muhammad Ridwan. Saya rasa semua orang kenal. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, waras. Nampak? Apa tu waras? Yang di hujung situ tidak asing lagi kepada kita. Ya, panel wedok. Wedok ni perempuan. Kue lanang. Ya, tapi bukan lanang sejagat. Itu sajalah. Itu panelnya adalah Ustazah Nur Hafizah Musa daripada UTM Jalan Semarak. Ustazah, biasanya panel orang perempuan ni sekarang ni dia suka pakai yang hak tu. Ustazah tak ada malam ni kan? Tak apa, kita tengok penonton yang bertanya nanti tengok macam mana pula. Baik, kita nak bincang. Saya nak pinjam kat bawah nanti. Ya, baik Ustazah. Baik. Lain kali kalau boleh Ustazah, kalau boleh pakailah dia nak tengok. Saya tak tahu apa nama dia. Kita bincangkan tajuk pada kali ini, perjalanan terhebat. Ini berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Ustaz Imam Muda Ashraf, kalau kita bercakap tentang perjalanan terhebat ini tidak boleh digambarkan dengan akal fikiran kita. Satu yang luar biasa, tetapi wajib kita mempercayainya. Kalau boleh Ustaz mulakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar warga Tanjung Karang? Semoga sihat-sihat dan waras-waras selalu. Alhamdulillah, malam ni kita nak cerita tentang satu perjalanan terhebat. Perjalanan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Iaitu satu peristiwa yang kita sambut setiap tahun, Isra' wal Mi'raj. Iaitu perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Satu peristiwa yang sangat besar, yang mana dalam peristiwa tersebut ada peristiwa-peristiwa lain lagi yang cukup besar bagi iktibar dan pengajaran bagi kita. Bila kita cerita tentang Isra' wal Mi'raj, kita tidak dapat lari daripada ayat Al-Quran surah Isra'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang mana telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana sekeliling Masjidil Aqsa Al-Quds itu terdapat keberkatan untuk menunjukkan linuriyahu min ayatina, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimah, kalau para mufassirin menceritakan tentang perkataan subhana, maha suci, kata Al-Imam Ibn Kathir,
Itu merupakan satu tanda, satu benda yang cukup menakjubkan, mengajaibkan. Benda yang sangat pelik. Itulah peristiwa yang orang tidak boleh terfikir. Tetapi Nabi SAW sendiri telah melaluinya. Dan ijma' para ulama, siapa-siapa di kalangan Muslim yang menolak peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka orang tersebut batal akidahnya. Sebab Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, Nabi bila selepas peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi turun jumpa dengan orang-orang Quraisy. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang beriman, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi turun, Nabi cerita. Dia kata, kalau Nabi cerita lagi pelik daripada itu, aku percaya, kata Nabi SAW. Nombor 2, kelompok yang ragu, yang dia rasa macam betul ataupun tidak. Akhirnya mereka ini ada sebahagiannya yang murtad. Dan yang ketiga, golongan-golongan yang kufur, golongan-golongan yang kafir, yang ingkar terus tak percaya. Ini satu perjalanan yang hebat. Hebatnya di mana? Peliknya di mana? Dalam peristiwa itu, kalau kita nak cerita, doktor, banyak sangat peristiwa. Antaranya Nabi, sebelum Nabi di Isra' kan, Nabi SAW dibelah dada Nabi SAW, disucikan dengan air Zam-Zam. Suci dengan air Zam-Zam. Nak naik ke langit, disucikan air Zam-Zam. Itu dada Nabi SAW. Dada kita yang isyarat lagi lah macam-macam. Dada Nabi dibersihkan sesuci-sucinya. Sehingga Anas bin Malik kata, aku pernah terlihat ada kesan jahitan di dada Nabi SAW. Kemudian dalam peristiwa itu, Nabi berjalan, sepanjang perjalanan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada banyak peristiwa. Antaranya dalam sahih, dalam kitab-kitab, menceritakan bahawa Nabi SAW pernah nampak satu kelompok yang menggoyangkan kepala, menghantuk-hantukkan kepala di tembok. Kemudian Nabi tanya Jibril AS, ya Jibril, apa dia tu? Siapa mereka? Lalu dijawab oleh Jibril AS, mereka itu adalah orang yang amat berat untuk mendirikan solat. Pecah kepala mereka, mereka hentuk di tembok. Kemudian Allah sempurnakan semula kepala mereka, dihentuk semula sehingga pecah berulang kali. Itu tanda-tanda orang yang melengah-lengahkan ataupun orang yang mengambil ringan tentang solat. Itu tanda-tandanya. Antara lagi Nabi SAW berjalan daripada naik Burak, bukan naik Mercedes, bukan naik Lamborghini, bukan naik Ferrari. Nabi naik Burak, kenderaan yang mana dalam Sahih Bukhari menceritakan Nabi SAW naik Burak, yang mana kenderaan satu langkah Burak merupakan sejauh mata memandang. Dan kalau kita nak cerita peristiwa, banyak lagi perjalanan Nabi SAW, keajaiban yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana ia memang merupakan satu peristiwa yang sangat hebat, yang kita boleh ambil iktibar dan kita boleh ambil pengajaran kepada seluruh umat kita sehingga akhir zaman. Allahu a'lam. Terima kasih Imam Muda Ashraf. Macam mana orang nak percaya ketika itu? Zaman tu mana ada Soyuz yang pergi ke space tu kan? Tak ada pun Apollo, tak ada roket. Dan kemudian dibelah-belah dadanya sampai nampak kesan jahitan. Jahit menjahit ni sekarang je. Dulu masa mak saya lahirkan saya, tahun berapa nanti kita cerita. Dulu masa bidan-bidan lahirkan kita, mana ada jahit-jahit. Sebab itu orang dulu pantang 100 hari. Hari ni tak ada pantang-pantang. Beranak-beranak terus jahit. Tengok-tengok sebulan lepas tu dah mengandung. Nampak? Begitu ceritanya. Ni sebab nak beralih pada panel wanita ni. Ya. Tapi ini cerita 1400 tahun dulu, Ustazah Hafizah. Nak ceritanya kehebatan apa yang Allah anugerahkan kepada junjungan besar kita, sehingga kan sebeginian pada ketika itu sudah ada keajaiban yang berlaku. Saya nak minta Ustazah kupaskan benda ini supaya masyarakat kita yakin apa pun yang datang pada Allah, pelik ke tidaknya, lagi kita beragama Islam, kita kena yakin. Ustazah silakan. Terima kasih kepada Ustaz, Pak Doktor, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dihimpunkan malam ini untuk bercerita tentang peristiwa besar yang sangat hebat. Yang Ustazah harap dengan kita bincangkan pada malam ini, kalaulah keimanan kita semasa ini 70%, selepas kita berkongsi tentang Isra' dan Mi'raj, keimanan kita meningkat 120%.
Kerana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah menggambarkan, menunjukkan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah untuk kita juga umat Muhammad, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Buraq yang tadi Ustaz Imam Muda Ashraf sebut adalah satu binatang yang satu langkahnya sejauh mata memandang, yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, ya, Ibnu Katsir menjelaskan jarak di antara bumi dengan langit. Ada riwayat yang mengatakan 73 tahun perjalanan. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Isra' kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj ini tuan-tuan adalah nama untuk satu alat, ya, macam tangga, macam lift yang dibuat daripada zamrud hijau. Nabi bukan tapak menapak sampai ke langit, tetapi Nabi naik saja di atas Mi'raj lalu dinaikkan oleh Allah pada pintu langit yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Satu bentuk alam yang tak pernah diterokai oleh mana-mana manusia sampai ke hari ini, iaitu alam langit. Tidak ada yang tahu, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dijemput sebagai tetamu Allah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya, Ustazah menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana kekaguman terhadap alam langit yang Nabi kita dimi'rajkan kepadanya. Ya, alam langit ini 7 lapisan menurut kitab Ibnu Katsir tersebut. Satu lapisan itu ketebalannya sama dengan 500 tahun perjalanan. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dimi'rajkan dalam satu malam, yang menyebabkan bila Nabi pulang semula ke Makkah pagi itu sempat salat subuh berjamaah. Ya, kemudian Nabi berjumpa dengan Abu Jahal. Sudah pastilah Abu Jahal bila jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun bertanya, "Hei Muhammad, ada berita gapo pagi ni?" Dia kata macam tu. Ustazah tak pandai ngomong Jawar, ya. Ya. Ada berita apa pagi ni wahai Muhammad? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada khabar. Khabar apa? Khabar aku telah diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Abu Jahal, kemudian kamu berada subuh di Makkah? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutan dengan peristiwa ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada malah di kalangan orang Islam sendiri yang murtad daripada agama tersebut, sebab benda ini benda yang hampir mustahil pada akal manusia untuk menerimanya. Perjalanan daripada Mekah ke Palestin ke Masjidil Aqsa menurut kiraan biasa ialah sebulan perjalanan pergi dan sebulan perjalanan balik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apalah nak diherankan? Ya, kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bukan berlaku kerana kehebatan body Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi ini orang kata raja pecut, bukan. Ya, tetapi Isra' dan Mi'raj ini berlaku kerana kehebatan Allah, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu pun kuasa Allah ibarat kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Fiza. Ustazah sebut dia nak sampai sana berapa ratus tahun Ustazah? 500? 500 tahun 500 campur tahun. 7 kali Maknanya 7. kalau kita nak naik, contoh je lah, umur kita lebih kurang 70 aja, itu pun kalau sampai naik sikit dah mati dah. nak ceritanya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh digambarkan oleh mata kepala kita. Ya, kita akan berehat seketika. Saudara, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita masih membicarakan tajuk perjalanan terhebat berkaitan dengan Isra' Mi'raj.
bersama dengan dua ahli panel iaitu Imam Muda Ashraf dan Ustazah Nur Hafizah. Forum yang kita adakan di Padang Astaka, Tanjung Karang, Selangor, sempena dengan Mini Maha Parlimen Tanjung Karang, Selangor. Forumnya sudah tentulah dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, Imam Muda Ashraf, bila kita sebut perjalanan terhebat, ya sudah tentu saya dah awal-awal tadi sebutkan bahawa kita sebagai umat Islam kena mengimani, mempercayai apa juga peristiwa, sama dia masuk akal ataupun tidak. Tetapi hari ini kadang-kadang orang menggunakan akal saja. Dan bila dia menggunakan akal, sudah tentu sukar untuk dia mempercayai benda-benda yang di luar pemikiran ini. Jadi macam mana Ustaz kita nak yakinkan orang-orang sebegini? Sebab itu saya tak berani cerita pada orang baru masuk Islam. Kawan-kawan saya yang mu'alaf tu baru masuk Islam, saya tak berani nak cerita peristiwa ini. Takut lepas itu tak jadi dia bersunat lepas itu. Gitu. Jadi saya nak minta Ustaz jelaskan. Kalau ada yang baru masuk Islam, dia Ustaz jelaskan, dia makin jelas Ustaz. Sila. Baik, terima kasih kepada doktor. Alhamdulillah. Ini satu peristiwa merupakan perkara ataupun kita sebut sebagai sam'iyat, perkara yang melibatkan alam ghaib, perkara yang melibatkan keyakinan. Ada orang percaya tapi dia tak cukup yakin. Kalau kita bandingkan kita dengan Nabi SAW berbeza. Nabi dia tengok sendiri depan mata kepala dia. Maka dia tahu dan dia yakin memang benar ada syurga, ada neraka, ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Ma'mur. Tapi kita tak lihat, kita tak tengok. Macam mana nak yakinkan diri kita? Sebenarnya ada generasi-generasi yang yakin seperti Nabi SAW. Dan itulah tujuan Nabi diutuskan. Untuk bagi tahu kepada kita benda dunia yang kita nampak ini, semua orang tahu, semua orang berebut, tak payah Nabi nak susah payah dakwah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Tetapi benda yang tidak nampak, solat, lepas solat dapat pahala. Tak buat maksiat, lepas itu akan terhindar daripada neraka. Nabi bagi tahu, kita tak nampak. Nabi bagi tahu majlis ilmu, malaikat akan payung kita. Kita nampak tak malaikat? Ibu-ibu, ayah-ayah. Tak nampak. Tapi yang bersabda itu Nabi SAW. Maka pasti ada insya-Allah. Sebab kita beriman dengan Nabi SAW. Ada satu kisah. Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram ni bapa kepada Jabir bin Abdullah. Sahabat yang mulia. Abdullah bin Al-Haram mati dalam peperangan Uhud. Maaf, dia gugur syahid dalam peperangan Uhud. Ia mati ataupun gugur syahid dalam keadaan dicincang. Ia gugur syahid dicincang. Ketika mana Jabir ingin melihat ayahnya sendiri, sahabat Nabi tak benarkan, takut niyah, takut Jabir tengok ayah, tak boleh kontrol perasaan, meracau, marah, tak boleh tengok ayah dia mati dicincang. Dia minta izin, sahabat tak bagi. Akhirnya dia minta izin kepada Nabi SAW. Nabi kata, silakan Jabir untuk tengok wajah ayah kamu. Bila mana dia pergi melihat wajah ayah dia, dia meletakkan tangan di atas dahinya. Tanda dia sedang menangis kerana tak dapat kontrol perasaan sedih seorang anak melihat ayah yang mati dicincang. Nabi sabda kepada Jabir, Jabir, engkau menangis ataupun tidak menangis, ayahmu sudah berada di dalam syurga sekarang. Kemudian dalam tafsir Ibn Kathir, riwayat Ahmad dan Tirmizi, Nabi SAW cerita pula, Abdullah bin Al-Haram dia berbual dengan Allah dalam syurga. Dia sembang dengan Allah. Allah tanya, masuk dalam syurga ni, masuk dalam syurga. Tak ada azab kubur, tak ada mizan, tak ada siratul mustaqim, tak ada titian sirat, tidak ada. Terus masuk dalam syurga. Allah SWT tanya kepada Abdullah bin Al-Haram, Abdullah, kamu dalam syurga, kamu nak apa? Minta saja. Macam doktor, bos tanya, ini cek, berapa kosong kamu nak? Tulis saja. Penuh kita tulis, betul tak? Allah tanya, Jabir tanya kepada Abdullah, apa yang kamu nak dalam syurga? Satu permintaan yang sangat cantik dan hebat daripada Abdullah bin Al-Haram. Abdullah minta, ya Allah, aku mahu engkau hidupkan aku semula. Kemudian engkau matikan aku semula.
seperti mana aku mati sebentar tadi, mati dicincang. Itu satu jawapan yang sangat hebat daripada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ulama menafsirkan kenapa Abdullah bin Al-Haram dia minta untuk hidup dan mati semula seperti mati dicincang tadi. Kata para mufassirin, tidak lain dan tidak bukan melainkan Abdullah bin Al-Haram sudah pun nampak syurga. Bila dia nampak syurga depan mata dia, mati dicincang itu baginya no problem, tidak ada masalah. Beza kita dengan Abdullah bin Al-Haram, dia nampak syurga, kita tak nampak. Maka kita macam mana kita nak yakinkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang beriman itu perlu bersungguh-sungguh pada jalan Allah, kemudian untuk mencari hidayahnya Allah akan beri kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari keyakinan kepada Allah. Kuatkan keyakinan, kuatkan usaha berdoa, kuatkan keyakinan kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi dan bagi tambah keyakinan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz Ashraf. Bila Ustaz sebutkan tadi mati dicincang, saya dengar saya dah ngeri dah. Kalau orang perempuan tengok sahih-sahih Ustazah pengsan. Nak cerita orang dulu-dulu dia nak balik sebegitu sebab dia idamkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah Hafizah, Ustazah bila bercakap tengok kamera tu Ustazah. Hak tu jangan tengok hak tengah tu. Apa tu? Supaya penonton kita puas hati tengok panel kita pada malam ini. Bila kita sebut tentang Isra' Mi'raj ini satu, sebenarnya peristiwa itu tidaklah penting sangat bagi saya lah Ustaz. Tapi yang saya tengok Allah nak tunjukkan pengajaran dia. Itu benda besar sebenarnya dalam perjalanan terhebat ini. Perjalanan ini sekejap saja, tapi pengajarannya begitu besar. Kalau boleh Ustazah gila kongsikan sedikit pengajarannya ini untuk kita yang hidup hari ini, walaupun peristiwa itu dah berlalu 1400 tahun. Ustazah silakan. Baik, terima kasih doktor, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam ruangan yang agak terbatas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah kemukakan 3 pengajaran yang besar ya daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama telah pun kita kupas, ya, Ustazah dan Ustaz telah kupas sebelum ini bahawa perjalanan ini sebenarnya menggambarkan lagi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebenarnya orang Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum beriman dengan selepas beriman, sebelum kenal Allah dengan selepas kenal Allah, sebelum benar-benar dapat melihat keagungan Allah dengan benar-benar dapat menghayati dan merasai keagungan Allah, pasti ada perbezaan yang sangat hebat. Ustazah bawakan satu contoh bagaimana seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Amr bin Al-Jamuh. Doktor kenal ya doktor? Saudara ke apa? Ya, namanya Amr bin Al-Jamuh. Amr ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum dia Islam, sebelum dia berkeyakinan dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sembah berhala. Ya, di mana berhala tu, tuan-tuan dan puan-puan, bila anak-anak dia angkat campak dekat tong sampah, dia masih lagi angkat berhala tu, letak dekat tempat dia nak sembah. Dan dia kata pada berhala dia, kenapalah tak pandai jaga diri. Ya, dia boleh sembah patung tersebut. Bila mana anak dia datang bacakan ayat Al-Quran, dia kata, sedapnya ayat ni, ya, enaknya didengar ayat ini. Kata anaknya, ini ayat daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata Amr bin Al-Jamuh, nanti aku nak tanya Tuhan Manat aku dulu. Ya, dia pergi dekat Tuhan Manat, dia perintahkan seorang perempuan tua duduk belakang Tuhan tu. Tolong jawab soalan dia, sebab Tuhan Manat tak pandai bercakap. Ya, setara itu, tuan-tuan dan puan-puan, jahilnya, ya, tak cerdiknya orang bila tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaik kenal dengan Allah, merasai keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Amr bin Al-Jamuh adalah di antara sahabat yang mati, ya, meninggal dunia syahid, dan kemudian dia dikebumikan terus di tempat dia mati.
kerana tak dapat nak diangkat jenazahnya, dia telah berpesan kepada isterinya, kalau aku mati, segerakan kebumikan aku, kerana aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan orang yang kenal Allah, merasai keagungan dan kekuasaan Allah dengan sebelumnya. Adapun pengajaran yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perasan tak kita, ya ibu-ibu dan para ayah, bahawa Nabi SAW ya diisrakan daripada sebuah masjid ke sebuah masjid. Rupa-rupanya program masjid ini dalam Islam merupakan program yang sangat dipandang, dilihat yang sangat positif. Apatah lagi keadaan Nabi SAW sebelum itu, ya Nabi telah kehilangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an, ya, telah kehilangan Abu Talib, bapa saudara Nabi. Nabi sedikit berasa sedih sebagai seorang manusia biasa, lalu Allah menjadikan program, ya, untuk membersihkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, program untuk menghiburkan kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam, program untuk beri kekuatan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melibatkan antara masjid ke masjid. Jadi nak tanya sikitlah, ya, dengan penduduk Tanjung Karang ni, nampak bersinar-bana muka ni, mesti kaki masjid ni, ya. Jadi harapan ustazah, selepas kita berkongsi tentang Isra' Mi'raj, mudah-mudahan masjid di sekitar Tanjung Karang khususnya dan di seluruh Malaysia umumnya, sama-sama kita makmurkan sebagai satu penghayatan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana sangat hebat Allah telah mensyariatkan salat di Sidratul Muntaha. Adapun huraian tentang salat ini, ya, saya rasa insya-Allah forum kita lama lagi, ya doktor. Kita akan kupas insya-Allah selepas ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Hafizah. Saja jangan tanya orang Jawa Tanjung Karang ni, confirm rajin berjamaah. Bapak saya angkat saya Jawa. Ladang dia, kebun dia bersih. Orang Melayu tanya Ustaz Ashraf lepas ini. Ustaz, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama Forum Perdana Ehwal Islam. Baik, saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita masih membicarakan tajuk perjalanan terhebat berkaitan dengan Isra' Mi'raj bersama dengan Imam Muda Ashraf dan Ustazah Nur Hafizah. Forum kita dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM, sempena dengan Mini Maha Parlimen Tanjung Karang. Kita adakan di Padang Astaka, Tanjung Karang. Berapa kali saya dah ulang Tanjung Karang, Tanjung Karang. Nak menyatakan betapa sayangnya kita pada orang-orang Jawa Tanjung Karang pada kali ini, termasuk orang Banjar, Melayu dan sebagainya lah. Ya, baik. Kita dah dengar tadi pandangan ahli panel, dan sekarang ni saya dah tengok seorang penonton wanita. Ini yang saya suka sangat datang Tanjung Karang ni. Dan kali ini penonton wanita nak bertanya dah sejambak di bawah dagunya. Ini yang saya seronok. Ya, saya nak persilakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak senyum sikit, jangan serius sangat, takut saya. Apa tu? Ya, nama puan? Saya Mazlina binti Muhammad Suhaili dari Parit 1 Batu 11 Tanjung Karang. Baik, Puan Mazlina, pira kuih tuku iki? Okey, tak payah jawab lah, tanya soalan dia apa dia. Ya. Soalannya berbunyi macam ni, Ustazah. Ya. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah melihat gambaran seksaan kaum wanita. Saya mohon Ustazah jelaskan bagaimanakah untuk kami kaum wanita mengelak daripada azab tersebut. Baik, terima kasih Puan Mazlina. Risau saya tengok tanya soalan tu. Tapi tak apa, berani tu dah satu sifat yang cukup baik dah. Tahniah orang Tanjung Karang. Jadi yang tanyanya orang perempuan, wedok ngomong Jawa. Kena Ustazah Hafizah.
Kalau nak pinjam dia punya, nanti bagi tahulah. Saya ada banyak juga. Oh, Ustaz. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Ya, pada Mazlina yang bertanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Benar sekali. Dalam perjalanan Isra' Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melahirkan kebimbangannya. Tengok orang lelaki senyum. Dia nanti dulu Imam Muda pun ada juga nak cerita ni, ya. Bukan dia senyum nak belikan itu pada isteri dia. Oh. Ustaz ni tak habis-habis, ya. Okey, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melahirkan rasa bimbang. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fima ma'nah, ya, aku telah melihat neraka dan aku dapati dalam neraka itu ramai orang perempuan. Agak-agak apa sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Orang perempuan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam peristiwa tersebut, ia mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau merujuk kepada hadis Nabi tadi, ya, Nabi kata kerana sifat orang perempuan suka mengkufuri suaminya dan segala kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya dan suka memutuskan silaturrahim. Wallahu a'lam, Nabi kita pasti lebih kenal tentang tabiat umatnya dari kalangan kaum wanita. Kadang-kadang tuan-tuan hanya semata-mata nak menentukan raya ni nak balik mana. Ni dah Rejab ni, tak lama lagi Syaban, Ramadan, Syawal. Ya, ustazah orang Negeri Sembilan, suami orang Kelantan. Nak balik mana raya ni? Tiba-tiba suami kata, oh balik Pantai Timur juga. Tahun lepas balik Pantai Timur. Masam muka boleh cakap dekat mulut, memang tak guna suami ni. Tak ada lagi elok. Padahal cuma kerana masalah nak balik hari raya, kita boleh menafikan kebaikan-kebaikan suami yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, para ibu khususnya para isteri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hadis yang lain, ia bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi sendiri, wahai sahabat-sahabatku, mahukah kamu aku tunjukkan dari kalangan isteri-isteri ini siapakah yang akan jadi penghuni syurga? Sahabat-sahabat kata mestilah mahu. Lalu Nabi SAW menjelaskan beberapa sifat untuk isteri-isteri kita semua menjadi ahli syurga insya-Allah. Yang pertama, hebat kasih sayangnya. Ya, seorang isteri yang hebat kasihnya kepada suami, hebat kasihnya kepada anak-anak, merupakan salah satu daripada ciri-ciri wanita syurga. Yang kedua, ramai zuriatnya. Saya maklum doktor, kalau orang Jawa tak ada 10 jangan kata, ya, ramai zuriat. Adapun yang ketiga, yang selalu sangat isteri-isteri ini memohon maaf kepada suaminya. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila isteri itu disakiti atau dia bersalah kepada suaminya, lalu dia memegang tangan suaminya, dia berkata, wahai suamiku, ampunkanlah aku, maaf dan redalah kepadaku, aku takkan tidur, takkan pejam mata sampai engkau meredakanku. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, ya, tengok kepada muslimat-muslimat Tanjung Karang ni nampak cerah masa depan, ya. Agak-agak macam mana kita berkelakuan, ya, dengan suami. Mudah-mudahan, ya, kelakuan kita dengan suami, akhlak dengan suami membawa kita menjadi penghuni syurga, bukan yang diazab dalam neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Nur Hafizah. Kena tengok suami juga. Kalau suami perangai macam mangkuk nak pegang macam mana? Betul tak ibu sekalian? Jawab tu. Ya, ini suami yang soleh, ya Ustazah. Ya, kalau suami asyik menyiksa isterinya, nak minta ampun macam mana? Tak apa Ustazah, kita bagi pula. Ini suami nak tanya soalan ni. Pakai baju merah dah tu. Ya, baik, saya silakan suami lanang ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya siapa? Saya nama penuh Kamaruddin bin Sarap. Ya. Daripada Bagan Pasir, Tanjung Karang. Kerja apa Cik Kamal? Saya ni kerja, kalau boleh saya semua kerja saya buat Ustaz. Ya. Tapi cuma halal dengan tak. Itulah dia kan. Saya nelayan.
Nelayan. Nelayan Oh, itu perjalanan terhebat tu. Itu yang nombor satu punya kerja. Cuba cerita sikit. Kalau kerja nelayan ni, kalau orang yang tahu babnya teori ni, memanglah dia orang kata duduk kat atas je, dia orang tak pergi laut ni. Dia orang tahu teori je, tapi kalau yang pergi tu dia tahu practical. Yeah. Ada sekali dulu, saya cerita sikit Ustaz. Yang panjang-panjang, pendek je. Tak apa, saya pendek. Ada sekali dulu saya dikejar adik ni, angin pusing. Betul? Angin pusing. Oh, Masya Allah Ustaz. Bila kerja angin pusing, semayang tak? Masa tu memang tak dan nak buat apa pun kan. Masa tu dekat laut dengan ombak besar apa semua kan. Ya. Saya ni bercakap bagi Jadi apa pengajarannya yang boleh dikongsikan oleh penonton kita, Cik Kamal? Pengajarannya ni lah Ustaz. Yakin dan percaya. Perjalanan terhebat ni, dianya yang kita tahu, yang wajib sembahyang adalah wajib, hukumnya harus. Ya. Jadi daripada 50 hinggalnya 5. Jadi saya jadi muskil lah Ustaz. Saya ni sebagai seorang nelayan. Ada kalanya keluar ke laut pukul 9 pagi. 9 pagi balik. Kalau baliknya pukul 2 tu saya tak ada masalah apa. Kita boleh buat zuhur masa tu. Lagi satu, saya baliknya sebelum pukul 4, sebelum pukul 6 tak ada masalah apa. Saya boleh kodok kan. Yang jadi muskil saya percaya tapi saya tak yakin Ustaz. Andai kata saya sampai rumah ni pukul 9 malam. Maklumlah laut kita tak tahu cuaca dia macam mana kan. Jadi kat situ saya nak tahu dia punya cara-caranya. Saya percaya kat situ ada cara-cara macam mana kalau seandainya supaya saya semayang tak terlepas. Ya betul. Dah tertinggal tadi zuhur, asar, isyak. Jadi satu lagi saya nak tanya tentang melengahkan solat tadi. Kalau saya dah sekali tu, adakah saya jatuh ke maksudnya melengahkan solat tadi? Baik. Jadi terima kasih Cik Kamal. Terima kasih Ustaz. Banyak yang ditanyanya. Nak ceritanya perjalanan terhebat dia menjadi seorang nelayan dan tanggungjawab terhadap solat ini, Ustaz Syaraf, kita kan? Baik, terima kasih. Soalan yang sangat bagus dan sangat penting. Ia merupakan satu cerita yang paling penting dalam kisah Isra' Mi'raj, iaitu solat. Sebenarnya tuan, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, solat ini tak ada yang kita kata tak sempat kita boleh qada, tidak ada. Salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu hendaklah kamu tunaikan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu zuhur, zuhur, waktu asar, asar. Kalau kita tengok, kita katalah kita pergi naik sampan ke laut. Adakah kita tidak boleh solat? Nabi SAW dalam peperangan sekalipun ada salat khauf. Solat dalam peperangan sambil naik unta, sambil naik kuda. Kalau kita tengok angkasawan sekalipun, JAKIM sendiri keluarkan fatwa, keluarkan macam mana cara nak solat atas angkasa. Apatah lagi di atas laut. Orang yang sakit, kalau dia tak mampu berdiri, dia duduk. Tak mampu berduduklah, dia cuba baring. Kemudian sehinggalah yang paling akhir, hatinya juga perlu solat. Kalaulah matanya tak mampu bergerak sebagai tanda solat. Menunjukkan solat ni satu benda yang sangat penting. Dan orang yang paling sombong di atas muka bumi ini adalah orang yang rasa dahinya tidak layak untuk letak setaraf dengan tapak kakinya, kerana dia rasa dahinya cukup cantik dan cukup mulia, sedangkan Allah yang beri kepadanya dahi tersebut. Ada satu kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar Al-Khattab satu hari ketika dia imamkan salat subuh, di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Datang Abu Lu'lu'ah. Dia menikam Umar Al-Khattab dan jatuh Umar Al-Khattab. Terburai isi perut Umar Al-Khattab. Jatuh dah. Kemudian Abdurrahman bin Auf gantikan Umar Al-Khattab dan jadi imam, gantikan Umar. Cepat-cepat selesaikan solat. Mereka pergi kepada Umar Al-Khattab, hendak rawat Umar Al-Khattab. Apabila Umar Al-Khattab pengsan, kemudian dia terjaga. Dia tengok wajah anaknya Abdullah bin Umar. Dia kata, Abdullah, ambilkan air untuk aku. Ambilkan air untuk aku. Sebelum dia suruh ambilkan air itu, dia tengok sahabat Nabi keliling dia. Soalan pertama yang keluar daripada lidah Umar Al-Khattab, As-sallan nas, as-sallan nas. Dalam keadaan darah yang banyak, dia tanya, kamu semua dah solat ke belum? Kamu semua dah solat ke belum? Soalan pertama, walaupun hampir mati Umar Al-Khattab.
Kemudian dia tanya, anakku ambil air kepada aku. Anaknya cakap, ayahku, kalau engkau minum air sekalipun air itu akan keluar, perut engkau dah terburai wahai ayahku. Jawab Umar Al-Khattab, air ini bukan untuk aku minum, aku nak air itu untuk aku ambil wudu, aku belum solat lagi. Itu hampir mati. Hampir mati. Nabi SAW sebelum Nabi wafat beberapa hari, ketika mana Abu Bakar ganti Nabi menjadi imam, Nabi SAW ketika itu sahabat pimpin Nabi, angkat Nabi. Nabi semua orang tunggu Nabi, nak solat orang tunggu Nabi. Bila mana Nabi tak datang-datang lagi ni, kami nak imam bersama dengan Nabi SAW. Nabi tak datang. Akhirnya ketika itu Nabi SAW bangun dan pergi ambil wuduk, tapi dia sakit. Pengsan Nabi SAW. Bangun semula ambil wuduk. Pengsan Nabi SAW. Bangun semula ambil wuduk dan Nabi terbaring. Lalu Nabi solat dengan sedaya mana yang mungkin. Fattaqullah hamastata'tum. Hendaklah kamu takwa kepada Allah dengan sekadar yang termampu. Bagaimana kita mampu solat? Kita lakukan sedaya yang termampu pada waktunya. Pentingnya solat. Solat itu Allah nilai yang terlebih dahulu daripada amalan yang lain. Allahu a'lam. Terima kasih Imam Muda Ashraf. Itu kita cerita solat yang 5 waktu sehari semalam. Cuba bayangkan 50 waktu ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Tak dan ceramah sikit je kerja semayang dah. Nak ceritanya beratnya daripada 50 dikurang-kurang jadi 5. Kita akan bincang lagi. Saudara jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Padang Astaka, Tanjung Karang, Selangor. Forum yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM sempena dengan Mini Maha Parlimen Tanjung Karang. Mungkin saudara tak nampak Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada malam ini. Menterinya sekarang ni berada jauh daripada negara kita. Sekarang ni berada di Rusia, Ustaz, menjalankan tugasnya. Dan Menteri Datuk Seri Noh Omar mengirimkan salam kepada penonton dan kita yang berada di sini. Saya bagikan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam daripada Menteri. Jawab tu. Alhamdulillah. Baik. Kita sambung balik di hujung-hujung ni. Cakap soal perjalanan terhebat berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Ustaz, saya dah sebutkan tadi. Pengajaran besar yang paling penting dalam peristiwa ini soal semayang daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Kemudian daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, semayang juga yang ditunjukkan. Saya nak sebutkan di sini bahawa semayang ini soal asas, Ustaz, dan bukan boleh dibuat main-main sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Dan kita mintalah ambil pengajaran peristiwa Isra' Mi'raj ini, jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut perintahnya, terutamanya semayang, Ustaz. Saya tekan perkara ini sebab dia asas. Selain pada kita nak bercakap soal jihad, tentang Palestin, tentang keadaan umat Islam hari ini, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Dr. Ustazah yang dihormati. Alhamdulillah, kita masih lagi di sudut yang besar dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, iaitu tentang salat. Sebab Nabi SAW, kalau kita tengok peristiwa Isra' Mi'raj itu, Nabi turun dan Nabi ceritakan hanya sekali. Kemudian ada yang beriman, ada yang percaya, ada yang tak percaya, ada yang ragu. Selesai. Tetapi Nabi SAW datang dan turun berkali-kali memberi pesanan, memberi arahan, memberi amaran tentang bahayanya meninggalkan solat berpuluh-puluh kali. Dan arahan itu sebenarnya berpanjangan menguji kita pula beriman ataupun tidak dengan pentingnya solat. Sebab itu kita ambil peri penting tentang solat kerana solat merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Haddad rahimahullah memberitahu kepada kita ada satu lorong yang akan turun ke atas muka bumi ini. Lorong itu laluan yang sama
antara doa dan juga bala. Antara doa dan juga bala. Kalau kita putus, umat Islam putus untuk berdoa, maka bala akan turun melalui lorong itu. Kalaulah makhluk Allah ini berdoa, bala tersekat di hujung itu. Kata Abdullah bin Imam Abdullah Al-Haddad, doa itu apa dia? Sama seerti dengan as-salah. Sebab maksud as-salah wa doa. Salat itu umpama doa. Sebab itu Nabi SAW bila mana ada orang menghadapi masalah, Nabi SAW akan suruh 2 rakaat, rakaatain. Buat 2 rakaat, hubungan kamu dengan Allah hebat. Allah akan turunkan pertolongan untuk kamu. Allah akan selesaikan urusan yang lain. Selesaikan salat dahulu, urusan lain Allah akan selesaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih Imam Muda Ashraf, Ustazah Nur Hafizah. Peristiwa Isra' Mi'raj ini membuatkan kita terkenang kepada umat Islam di Palestin hari ini. Dan kita sebagai umat Islam ini, adakah kita nak tengok saja ataupun apa sebenarnya peranan kita, Ustazah? Mudah-mudahan kita dapat ringankan beban umat Islam di sana dengan menjalankan peranan kita di sini walaupun kita jauh, Ustazah. Saya bangkitkan perkara ini sebab dia saudara kita, Ustazah. Silakan. Baik. Terima kasih doktor, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila bercakap tentang Isra' Mi'raj, peristiwa ini mendekatkan kita kepada isu Palestin. Ya, sebab yang kita duk sebut Masjidil Aqsa ini letaknya di mana? Di Palestin. Ya, malah ada riwayat mengatakan kenapa Masjidil Aqsa? Kerana laluan daripada Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur, pintunya itu sama lurus. Ya, wallahu a'lam. Ada riwayat mengatakan yang sedemikian. Dan Baitul Muqaddis ini, Masjidil Aqsa ini adalah tempat dulunya kiblat yang pertama bagi orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku sekarang? Tanah air Palestin itu, bumi Palestin itu sedang dirampas sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta oleh Zionis Yahudi. Dan sebagai seorang Islam di bumi Malaysia ini, kita ada peranan memahami hadis Nabi SAW yang bermaksud bukan daripada kalangan kami, umat kami, orang yang tidak ambil tahu urusan orang Islam yang lain. Maka apa peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Ustazah simpulkan 2 di sini. Yang pertama sekali, kena ada satu gerakan yang terancang untuk kita sampaikan keadaan, realiti yang berlaku di Palestin supaya umat Islam di Malaysia ini tahu ya apa yang telah menimpa saudara-saudara seakidah mereka di sana. Sebab dengan kita mengetahuilah kita boleh lakukan yang kedua, iaitu doakan mereka agar mereka diberi kekuatan oleh Allah, ya, diberikan segala jenis bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak tahu keadaan yang sebenar, pastilah kita pun doa-doa ala kadar je, tuan-tuan. Tapi kalau tahu keadaan yang sebenar, perjuangan mereka dengan penuh susah dan payah, pasti kita akan mendoakan dengan air mata daripada lubuk hati kita yang paling dalam selaku saudara seakidah. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustazah. Saya bangkitkan soal Palestin ini bukan apa, Imam Muda Ashraf, supaya kita tidak leka. Mereka itu saudara kita. Dan hari ini kita tengok sesama umat Islam bergaduh sama sendiri. Di kalangan negara jiran dengan Palestin pun tidak boleh tolong mereka. Dan hari ini kalau bukan kita, hari ini kita sedar, kita bincang tajuk Isra' Mi'raj ini, perjalanan terhebat ini, nak menyedarkan terutamanya anak-anak muda kita supaya jangan buang masa. Iktibarnya kepada kita, kita kena mempersiapkan diri sebelum kita bimbang nanti kita akan menjadi perkara sedemikian akan menimpa kita. Ustaz Ashraf, silakan. Baik, sebenarnya untuk yang kali terakhir cerita tentang Palestin, mencintai bumi Palestin, mencintai bumi tanah haram Mekah, mencintai bumi tanah haram di Madinah tidak sama seperti mencintai tanah air sendiri. Ada bezanya. Mencintai ketiga-tiga tanah yang suci tersebut melibatkan keimanan. Wajib seorang Muslim menjaga tanah ketiga-tiga tersebut daripada diceroboh. Wajib ke atas semua Muslim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu bergabung semua ikat pada tali akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas tanggungjawab memelihara tanah Palestin khususnya. Kita selalu mengingati tanah
haram di Mekah dan tanah haram di Madinah. Tapi ramai di kalangan kita terlupa tanah suci yang Nabi tidak tinggalkan untuk peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu Baitul Maqdis. Ingat orang-orang di sana, sakit mereka sepatutnya orang mukmin terasa sakit di sini. Kalaulah kita tidak merasai penderitaan yang sama dirasai oleh mereka, mungkin ada masalah dengan keimanan kita. Sebab orang Muslim, dia pasti akan merasa apa yang dirasa walaupun oleh jirannya. Dia tidak akan duduk senang kalau jirannya sedang lapar. Apatah lagi jiran di tanah yang suci, Baitul Maqdis yang sedang lapar. Pasti kita perlu lebih merasai penderitaan mereka dan kita turut memberi sumbangan kepada mereka. Paling kurang kita berdoa kepada mereka. InsyaAllah Allah membantu mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dan akhirnya Ustazah Nur Hafizah, saya bukan apa, penutupnya kena orang perempuan juga, supaya lepas ni kaum wanita yang ramai pada malam ini dia balik dengan senang hati. Bila kita bercakap soal perjalanan terhebat ini, Isra' Mi'raj, dia berkaitan dengan keyakinan dan banyak pengajaran yang ditunjulkan. Saya nak sebutkan satu saja, persiapan hari ini supaya kita nakkan Isra' Mi'raj, perjalanan terhebat, kita sambut tiap-tiap tahun, tetapi kesannya ada, bukan sekadar menjadi budaya, adat dan sebagainya, tetapi dijadikan satu panduan hidup untuk kita meneruskan kehidupan seterusnya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, ketika mana kita menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebenarnya mendekatkan kita untuk melihat satu sudut yang lain, iaitu kematian. Ya, kenapa saya kata kematian? Sebab nanti tuan-tuan, roh kita akan dimi'rajkan ke langit sana. Akan naik melalui pintu langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Apakah nanti malaikat yang menjaga pintu langit itu akan buka pintu semasa malaikat membawa roh kita untuk naik ke langit. Kalau roh kita roh yang baik, dengan jiwa yang salim, insya-Allah langit akan terbuka untuk kita menuju kepada Allah. Tapi kalau roh kita roh yang jahat, kalau hati kita hati yang kotor, maka kita akan dihumbankan ke 7 petala bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang cerdik ialah orang yang menyediakan melakukan amalan pada hari ini untuk masa akan datang jauh sana, untuk kematian dan juga untuk hari akhiratnya. Mudah-mudahan perbicaraan ini sedikit sebanyak membantu merubah personaliti kita, kerana bercakap tentang Isra' Mi'raj, kita bercakap tentang akidah, soal dosa pahala, soal azab dan nikmat, soal syurga dan neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Masyarakat dah habis kot. Habis dah kan? Baik, terima kasih banyak. Ustazah tutup dengan bahawa pengajaran Isra' Mi'raj ni semua manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya setiap yang hidup pasti akan mati. Bila kita sedar kita akan mati, kita akan bersedia. Antara tiga ni, mana yang terlebih mati dulu? Semua tak mati. Yang mati kameraman yang buat depan tu. Itu sajalah. Ya. Jadi saya nak simpulkan begini bahawa peristiwa ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran dia sebagai umat Islam, kita kena yakin tanpa berbelah bagi, kekuasaan itu datang pada Allah. Dia menjadikan kita, mematikan kita, dan kita mesti yakin dengan agama kita. Terima kasih banyak kepada semua menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, terutamanya kepada menterinya kerana sudi menjayakan forum ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.